Assalamualaikum dan selamat sejahtera ya semua orang. Kita akan mulakan kelas sekarang ya. Okey, tanpa melengahkan masa dan seperti yang telah disebut ataupun diminta oleh rakan-rakan ya. Kita akan rakamkan apa yang telah ataupun akan diajar hari ini. Harap nanti kawan-kawan yang tengok balik semula boleh buat imbas kembali lah apa yang kita patut belajar. Okey, tanpa melengahkan masa. Jadi, perkara pertama hari ini kita nak buat ulang kaji untuk kertas 2. Cikgu ulang kertas 2 Jangan tanya kertas 1. Cikgu kertas 1 macam mana? Kertas 1 baca semua. Kalau tak reti, tembak bulatkan je. Tapi untuk kertas 2, perkara yang menjadi masalah selalu di mana calon sama ada berikan soalan dalam bentuk kosong ataupun jawab semua tak kena tempat ialah soalan nombor 10. Padahal dia punya macam mana kata ya, dia punya corak soalan yang ditanya adalah sama. Nombor 10 esei, soalan pertama, esei, soalan yang pertama, wajib jawab nombor 10. Anda akan diberikan situasi yang berlaku pada setiap hari. Okey, seperti yang cikgu dah zoom in pada skrin Okey, ini untuk nanti tujuan untuk tonton dalam YouTube. Jadi, dalam pernyataan depan ni ataupun isu yang berlaku pada isu harian ataupun pemerhatian harian yang berlaku, Zaki, seorang budak lah, telah membeli 2 buah basikal untuk anaknya. Beliau mendapati rim tayar basikal A mudah berkarat berbanding dengan rim tayar basikal B. Cikgu, apa itu rim? Gambar pun tak bagi. Kiri A, kanan B. Jadi apabila anda tengok, rim itu tertera tulisannya besi dan keluli. Besi dan keluli. Cikgu, apa itu keluli? Kepada mereka yang tak sempat belajar ataupun lupa, benda ini telah belajar ketika di tingkatan 4 lah. Bab yang hujung itu alloy. Okey, alloy. Keluli adalah campur antara besi dengan unsur lain. Kenapa nak campur dengan unsur lain? Itu dia. Kalau anda tengok ke depan sekali lagi soalan dia, beliau mendapati, minta maaf ya, terbalik. Beliau mendapati basikal A mudah berkarat berbanding dengan basikal B, rim tayar basikal B. Okey, jadi apabila anda dah dapat soalan macam ni, perkara yang pertama anda perlu buat tanpa melengahkan masa adalah carikan pemboleh ubah dimanipulasikan. Maksudnya, benda yang berbeza antara basikal A dan B ialah rim besi dan rim keludi. Okey, mudah berkarat. A lebih mudah berkarat berbanding dengan yang basikal B, rim tayar basikal B. Okey, tanpa melengahkan masa, murid-murid sekalian, anda diminta cadangkan satu hipotesis menyiasat situasi di atas. Jadi, apakah hipotesis yang kita boleh siasat berdasarkan kepada situasi yang diberikan? Okey, jadi kenapa? Macam mana kita nak jawab soalan? Untuk memudahkan anda nampak soalan ini seperti yang kita bincangkan sebelum, maksudnya kelas-kelas sebelum ini, kalau anda diberikan satu kertas yang kosong, sekali lagi kertas yang kosong je, aku ulang kertas yang kosong. Nanti kita akan buat untuk yang bab yang terakhir juga, kesabar. Anda kata ini adalah kertas soalan butir je, suci. Kamu tak tahu nak mula dari mana. Cadangan ialah daripada anda tak jawab apa-apa, sekali lagi kita boleh buat terdahulu. A, kalau hipotesis kamu tak boleh buat, mula dengan B yang ketiga. Kita tengok balik soalannya. Apa itu ketiga dia? Bukan ketiga, kedua. Kenapa saya boleh cakap ketiga ya? Kedua, iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan. Dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Paling tidak mesti tahu 2 ini. Cikgu, bukan ada 3 pemboleh ubah? Ya, ada 3. Tapi paling tidak anda perlu tahu 2 yang ini. Sebab 2 ini yang menentukan satu eksperimen nanti bakal dirancang
ataupun bakal dibuat dan dirancang, bagaimana kita nak jalankan eksperimen tersebut. Kalau kita tak boleh faham apa pemboleh ubah dimanipulasikan dan bergerak balas, maka kita tak boleh nak jawab. Apa itu dimanipulasikan? Maksudnya benda yang anda ubah dalam eksperimen tersebut untuk membuat eksperimen, membuat perubahan, dan kamu perhatikan selepas itu yang kita nanti akan namakan sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah dimanipulasikan ada maksudnya ada perkara yang berbeza. Ya, kita buat eksperimen dan keputusan daripada perubahan itu kita perhatikan, itulah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi tanpa melengahkan masa, kepada semua orang pendengar, di sini saya jumpa ada Syafiq ada? Alisha pun ada kan? Boleh bagi? Ada bosku. Baik. Lepas tu Kristina pun ada lah. Jadi dan juga Syafiqah pun ada kan? Jadi kalau ada soalan tanya ya, jadi juga anggapkan terdahulu kamu semua dengar dengan jelas. Jadi jawapan sekarang apa-apa dah. Jadi saya pun tak nak buang masa. Jadi kita tengok sebelah lalu. Okey? Apakah pemboleh ubah dimanipulasikan? Cikgu, biasanya lah budak akan terus buatkan soalan. Okey? Dia akan terus rujuk pada jawapan. Cikgu, kenapa tiba-tiba jawapan itu tulis sepaku? Padahal saya baca soalan tadi adalah rim tayar besi dan rim tayar keluli. Rim tayar besi, rim tayar keluli. Kenapa tiba-tiba paku? Tak ada masalah. Jadi sekarang, kalau anda nak katakan rim tayar tadi, jadi apa yang kita nak buat eksperimen uji nanti ialah tayar besi. Betul ke tak? Tayar besi dan tayar keluli. Jadi apakah yang dilambang dengan tayar besi? Itulah dia, iaitu logam tuli. Manakala keluli adalah alloy. Saya ulang logam tuli dan alloy. Cikgu, boleh ke tak saya tulis dalam satu istilah? Saya tak nak tulis atau. Boleh ketulinan logam. Jadi kenapa ada paku? Itu rujuk kepada sini. Berdasarkan situasi tengok baca B ini B, kita baca sama-sama. Kalau tengok depan. Rancang satu eksperimen untuk menyiasat sifat kakisan sesuatu bahan. Sifat kakisan sesuatu bahan. Sifat kakisan ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Manakala sesuatu bahan ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Alisha dengar ke tak Alisha? Boleh faham ke tak? Suara saya jadi slow ke? Syafiqah dengar ke tak? Testing. Dengar ke tak? Boleh ya. Jadi, sesuatu bahan. Kita tak boleh lah tulis boleh. Okey je. Kristina. Apa maksud okey je? Maksudnya nak kuatkan lagi bunyi ke ataupun macam mana? Speaker okey ke tak ni? Okey, tak payahlah. Okey. Jadi, kalau anda tengok sesuatu bahan apa sekali lagi? Ada keluli besi dan keluli. Jadi, benda ini sekali lagi pemboleh ubah dimanipulasikan rujuk kepada ketulinan logam. Besi tulin. Maksudnya satu jenis atom, unsur itu je, unsur besi. Keluli pula dia ada campur dengan karbon tapi yang penting lebih daripada satu unsur di dalamnya. Okey, dan dia telah mencadangkan menggunakan paku besi, paku keluli, air suling dan radas. Lain. Ini yang lain nanti kita akan rujuk pada soalan yang B3 nanti. Apa yang lain ni? Jadi, diberikan dalam eksperimen, sesuatu bahan itu ada paku besi dan paku keluli. Boleh ke tak cikgu guna paku besi, paku keluli sebagai pemboleh ubah? Pemboleh ubah dimanipulasikan? Boleh.
Boleh, sebab ini eksperimen yang kamu buat. Kamu akan test sama ada paku besi dan juga paku kelly, mana satu yang akan terkakis dengan lebih cepat. Sampai sekarang, ada soalan ke tak? Sampai sekarang ada soalan ke tak? Aisyah okey ke tak Aisyah? Tak perlu lagi ada jam lah. Okey, jadi kalau anda tengok sekarang, apakah pemboleh ubah bergerak balas? Ya. Apakah pemboleh ubah bergerak balas? Kalau kita tengok kat sini, ketahanan kakisan. Dia ulang ketahanan kakisan. Jadi, macam mana kita nak buat eksperimen dulu? Jadi sebelum kita nak buat eksperimen, kita jawab terdahulu apakah hipotesis untuk eksperimen ini. Hipotesis sekali lagi adalah pernyataan yang hubungkan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Tetapi mesti bergantung pada situasi di atas. Kalau ada rim besi, rim keluli basikal kan, kamu tak boleh tiba-tiba gunakan paku. Paku untuk B. Cikgu ulang, paku untuk B. Jadi, untuk A, nak ke tak nak, kita mesti berdasarkan kepada situasi atas. Yang di atas ini. Jadi, kita pun tanya, apakah hipotesis yang sesuai? Hipotesis. Jadi, berdasarkan kepada soalan itu, berdasarkan kepada soalan yang ada, ataupun situasi yang diberikan, kita boleh terus ambil rim tayar basikal A. Kalau anda tengok murid-murid yang saya hormati kalau anda tengok ke depan, saya pun tak nak buang masa. Jadi hipotesis ni, rim tayar basikal A mudah berkarat berbanding rim tayar basikal B. Yang pertama. Cikgu, kalau saya nak letakkan keluli dan juga besi, boleh ke tak saya tulis rim besi lebih mudah berkarat berbanding dengan rim tayar basikal B? Boleh. Boleh. Dan cikgu, boleh ke tak saya kaitkan mudah berkarat dengan kakisan? Mudah berkarat. Tengok dia saling berkaitan, mudah berkarat. Boleh tak saya kaitkan dengan sifat kakisan? Boleh ke tak boleh? Boleh. Mudah berkarat maksud dia lebih terkakis, lebih cepat. Okey? Kalau dia tidak kurang ataupun tidak berkarat ataupun ambil lebih masa untuk berkarat, maksudnya dia bertahan kakisan. Bertahan kakisan. Cikgu, macam mana saya nak tahu apa maksudnya kakisan? Kalau anda sempat, anda boleh buat ulang kaji antara bab ini. Kalau kamu tengok balik, ialah bab yang hujung untuk tingkatan 4. Okey, antara logam dan alloy. Cikgu ulang, logam dan alloy. Kenapa unsur logam dicampurkan dengan unsur-unsur lain? Jadikan alloy, satu macam campuran. Kalau kamu tak faham campuran, nanti masuk sekolah tanya cikgu masing-masing lah. Jadi, kita balik kepada soalan tadi. Kita dah dikira settle pemboleh ubah dan juga hipotesis. Cikgu ulang, pemboleh ubah kita dah settle, hipotesis dah settle. Jadi kita sekarang tanya diri, apakah tujuan eksperimen? Jadi tujuan eksperimen sekali lagi, dia memang bermula untuk sama ada menyiasat, menentukan atau mencari. Mesti ada untuk dan kata kerja. Menentukan, menyiasat, mengkaji. Jadi dalam skema yang diberikan ini, okey, untuk mengkaji boleh, untuk menentukan boleh. Jadi untuk mengkaji sifat tahan kakisan terhadap apa? Untuk mengkaji sifat tahan kakisan terhadap apa? Kalau anda tengok, okey, terhadap, kalau kes ini, cikgu, terhadap apa? Kita yang sesuai nak tulis. Terhadap bahan apa? Jadi, kalau kita tengok dalam soalan ini, kita boleh tulis untuk mengkaji sifat kakisan. Okey? Terhadap paku besi dan paku keluli. Boleh je. Okey?
paku besi dan paku keluli. Boleh ke tak boleh? Jadi kalau kita tengok sekarang, kalau kita tengok lebih kalau kamu kita tengok kita cuba selesaikan benda ini. Jadi pergi ke nombor 3. Cikgu, macam mana dengan pemboleh ubah dimalahkan? Sabar. Kita buat satu-satu. Jadi, cikgu ulang kalau anda diberikan kertas kosong, dia ikut cara orang berbeza. Tapi kalau kita nak memahami apa eksperimen yang kita buat, biasanya kita settle pemboleh ubah dimanipulasikan bergerak balas, baru settle hipotesis. Hipotesis berhati-hati perlu bergantung pada situasi. Kamu tak boleh guna senarai alat radas terus. Lepas tu baru kita pergi kita selesaikan tujuan eksperimen. Eksperimen maksudnya, apakah eksperimen yang kamu nak buat dalam makmal untuk mengkaji situasi yang diberikan, iaitu rim tayar besi lebih mudah berkarat berbanding dengan rim tayar basikal B yang dibuat daripada keluli. Jadi eksperimen, diberikan eksperimen alat radas itu, iaitu senarai alat dan radas. Diberi alat dan radas, sabar semua. Jadi macam mana kamu nak tulis alat dan radas? Kalau diberikan alat radas, cikgu saya tahu paku besi diberikan. Cikgu, boleh ke tak saya tuliskan rim? Tak boleh. Sebab anda telah diberikan alat dan radas dalam soalan pertama. Kedua, logik dia pun, mana ada orang sudi gunakan rim tayar basikal untuk buat eksperimen di mana benda itu mahal. Kita gunakan benda yang jimatkan duit dan boleh dibuat berulang kali. Jadi paku besi, paku keluli, seperti yang soalan bagi, air suling. Di sini yang menjadi isu. Isu apa? Kalau kamu baca soalan tadi, kalau kita baca soalan, logiknya, kita akan letakkan paku yang berbeza, besi dan keluli itu rendam dalam air. Tengok mana satu yang terkakis ataupun kalau dalam bahasa yang kamu nak sebut, berkarat. Tapi kita tak kaji, kita sebut karat lah. Tapi yang sini air suling. Isu dia, apakah radas yang lain yang kurang ataupun tidak ada dalam eksperimen ini yang wajib kita gunakan? Jadi, seperti yang kalau orang tengok soalan ini, kita pun tak nak buang masa. Jadi, logiknya, benda itu mesti benda yang kamu ada, baru kamu boleh buat eksperimen itu. Kamu ada paku, kamu ada air suling. Jadi, mana kamu nak letakkan air suling? Ya. Kita perlukan, kalau ikut soalan ini, kita perlukan apa? Kita perlukan tabung uji. Tadi sebab tunggu Cikgu punya Okey, jadi tabung uji. Jadi tanpa tabung uji eksperimen tak boleh buat. Cikgu, macam mana saya nak tahu alat radas itu? Ini benda perlu anda duduk. Biasanya kamu boleh dapatkan idea, tengok dari pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimanipulasikan. Maksud dia, kalau bayangkan sekarang cikgu tahu susah, tapi cikgu tahu kamu tengah dengar ni dengar baik-baik. Maksud dia, saya akan ubahkan pemboleh ubah dimanipulasikan. Saya akan ubahkan. Macam mana saya nak ubahkan? Jadi sekarang ada paku besi, paku keluli. Okey, saya nak letak paku besi dan paku keluli. Lepas tu, letakkan mana? Di situ kita fikirlah. Mana? Tengok alat radas, tak ada. Satu. Cara kedua, tengok pemboleh ubah bergerak balas. Tengok soalan. Bergerak balas. Okey, saya nak tengok benda ini berlaku. Benda apa? Soalan ini berkakis. Saya nak kaji. Tengok kat mana? Kalau saya nak tengok perubahan suhu, andai kata soalan lain. Maksudnya, saya perlu ada alat ukur, termometer. Tak ada kat situ, kita tambahlah. Lepas itu, kita tengok, kita fikir. Kalau benda itu nak tengok panjang. Tengok soalan, pembaris tak ada. Okey? Tulislah. Jadi, mana idea untuk tulis radas lain? Cikgu ulang
Mana idea untuk buat radas lain, biasanya kita rujuk pada pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey? Siapa ada soalan sehingga sekarang? Ada soalan ke tak? Murid-murid yang saya hormati, ada soalan ke tak ni? Cikgu sebenarnya tengah takut ni. Takut cakap tapi benda itu tak boleh tangkap. Okey, terbaik. Syafiqah dan Kristina je kan. Yang Elfie jawab ke tak? Tak ada. Okey? Jadi sekarang andai kata kamu dah siap. Macam mana kamu nak buat prosedur dan kaedah? Prosedur dan kaedah, okey, 4 markah. Cikgu, hafal ke? Saya ada buku banyak eksperimen. Tidak. Tidak. Jadi, dari pemboleh ubah dimanipulasikan, macam mana kamu ubahkan pemboleh ubah dimanipulasikan? Okey? Jadi kalau kamu tengok dalam gambar raja P2, tengok jawapan kamu, tengok depan je skrin kamu itu. Letakkan paku keluli. Lepas itu tengok P3, gantikan paku keluli kepada paku besi. Paku keluli dan satu lagi paku besi. Apa ni sekali lagi? Pemboleh ubah dimanipulasikan. Lepas anda dah letak 2 paku tadi, saya fikir idea. Cikgu ulang ya. Cikgu bukannya nak buat soalan bocor tidak ya. Sementara itu cikgu nak juga kamu macam mana kata murid-murid supaya anda dapat tangkap. Bukannya anda hafal lepas tu semata-mata untuk percubaan ini je ya. Tidak ya. SPM yang kita kita yang betul-betul berharapan supaya murid boleh jawab. Jadi sekali lagi untuk kaedah kita bermula dengan pemboleh ubah dimanipulasikan. Macam mana saya nak ubahkan dia? Saya nak letakkan paku besi, letakkan paku keluli di mana? Okey. Lepas dah letakkan paku, kita nak buat eksperimen. Kita nak tengok kakisan. Jadi kita pun letaklah air suling. Kita letaklah air suling. Cikgu, mana kamu tahu air suling? Sebab soalan telah diberikan air suling. Air suling. Kita pun kata, okey, letakkan air suling ke dalamnya. Jadi, di sinilah menjadi isu. Kalau kamu ada paku besi dan paku keluli, itu pasal jawapan dari internet bukan semestinya betul ya. Okey? Kalau anda tengok paku besi, cikgu, kenapa sini paku besi dua-dua pun keluli? Jadi, tukarlah satu untuk jadi besi. Siapa cakap dua-dua mesti keluli? Satu besi, satu keluli. Paku besi, paku keluli. Siapa yang mungkin tak tahu apa itu keluli? Stainless steel. Jadi, logiknya, soalan ini pun nak kamu kaitkan dengan hidupan seharian. Benda besi cepat terkakis dan berkarat. Manakala benda keluli, steel adalah kurang ambil masa lebih panjang, kurang terkakis berbanding dengan besi. Itu logik. Jadi sekarang kita buat eksperimen. Kita nak kaji. Jadi kita ada besi dan keluli, letak dalam paku besi, paku keluli, letak dalam tabung uji. Isikan air. Air apa? Air suling. Di sinilah kemungkinan kamu akan dapat idea, pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan. Cikgu, apa maksudnya dimalarkan? Saya nak letak air. Ada 2 tabung uji. Sekarang saya nak kaji dua-dua itu mana satu berkarat lebih cepat. Logiknya. Ada ke tak saya akan letakkan 2 paku itu dengan isi padu air yang berbeza? Dengan isi padu air yang berbeza. Jawapan dia, tidak. Saya mesti pastikan supaya isi padu air dua-dua sama. Supaya tak ada pertikaian. Mungkin
Kalau besi letak banyak air sikit, dia lebih senang berkarat. Kita tak nak isu sebab isi padu. Kita kekalkan. Itulah pasal pemboleh ubah yang dimalahkan rujuk kepada benda yang kita tetap. Nilainya tetap. Cikgu ulang, nilai tetap. Bergerak balas dalam bahasa lain, benda yang diperhatikan. Kita nak tengok keputusan dia. Kita nak tengok keputusan. Dimanipulasikan, kita ubahkan untuk tengok sesuatu keputusan itu berlaku atas kita punya kawalan. Jadi, okey, kita sambung. Kalau anda tengok soalan ini sekali lagi. Jadi, lepas kita dah buat pemboleh ubah dimanipulasikan, macam mana kita dah jawab, okey, kita dah settle. Sekarang, pemboleh ubah bergerak balas. Kita nak tengok dia di kaki. Macam lagi cepat dan lagi lambat. Kita biar tabuk uji selama 3 hari. Ini kalau tak ingat tak apa. Kurang 1 markah tak apa. Jadi kita tulislah. Ketahanan kakisan diperhatikan. Cikgu, apa ini? Pemboleh ubah bergerak balas. Cikgu ulang. Pemboleh ubah bergerak balas. Maksud dia, dalam soalan nombor 10, selagi kita tak nampak mana satu ialah pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas, memang mustahil kita boleh menjawab. Mustahil. Cikgu ulang. Okey? Jadi, bergerak balas kata dah. Jadi, kita pun tengok diperhatikan dan dicatatkan dan jadual. Dan markah free yang terakhir. Penjadualan data. Kenapa markah free? Dah kata jadual. Jadual mesti dalam bentuk jadual, kotak. Satu mesti pemboleh ubah dimanipulasikan, MV. Satu lagi pemboleh ubah bergerak balas. Cikgu ulang, ini dimanipulasi kan? Cikgu, mana satu yang patut ada nilai? Nilai. Maksudnya dalam jadual ini perlu tertulis. Jawapan dia ialah MV. Sebab benda ini yang kamu ubahkan. RV mesti kosong. RV sini mesti biar kosong. Kamu tak boleh tulis nilai sebab rancang. Maksud dia, Kristina, eksperimen ini dah buat ke belum? Kalau rancang, sudah buat ke belum? Jawapan dia belum. Terbaiklah. Siapa lagi yang dalam grup ni Siapa ni? Jeffrey Adam ni. Ya. Dan juga Suhaila. Okey? Harap boleh membantu sikit walaupun baru masuk. Jadi, kalau kamu tengok dalam jadual dan skema ini, okey? Penjadualan data. Okey? Kita akan letak jenis paku. Tengok kat depan ni, siapa yang tak nampak itu, tengok betul-betul. Kalau anda tak nampak, bagi tahu cikgu Jadi, jenis paku ini rujuk pada apa? Pemboleh ubah dimanipulasikan. Manakala ketahanan kakisan ialah bergerak balas. Yang kamu nak tengok, tetapi kosong. Kamu tak boleh letak nilai sebab benda itu belum berlaku. Cikgu, saya juga perhatikan tadi yang nombor 4 prosedur itu ada atau. Maksudnya ada cara penulisan yang berbeza. Kenapa ada atau? Ya, ada orang kata, cikgu, tabung uji yang satu. Saya kata, buat satu tabung uji dengan paku besi. Lepas itu, letakkan lagi, lepas dah siap eksperimen, buatkan dengan tabung uji yang sama untuk paku keluli. Maksudnya buat pada masa yang selepas maksudnya berbeza. Bukan buat serentak. Boleh je. Tetapi benda itu kenapa kamu nak tulis dengan cara yang begitu menyusahkan. Cikgu, gambar raja. Nombor 4 balik. Gambar raja. Gambar raja mesti jelas dengan semua alat dan radas disenaraikan. Alat dan radas yang kamu senaraikan mesti ada di dalam
dan cukup besar. Kalau boleh ambil muka surat 1/3. Bukannya ambil satu bucu yang kecil, 1/10 dalam satu kertas. Itu bukan tak layan. Pemeriksa tak nampak. Pemeriksa tak nampak. Tak boleh nak baca. Jadi harap anda ingat kalau nak lukiskan gambar raja, tengok yang atas ni, oh sebesar macam ni. Minimum. Maksudnya kamu tak boleh lukis kecil. Tak boleh lukis kecil. Siapa ada soalan untuk yang ini? Yes, siapa ada soalan? Jelas kan? Jelas. Jadi, kalau anda tak boleh nak tangkap, sekali lagi, apakah soalan nombor 10? Dengan pendek kata, jika ambil dalam seminit je, kamu akan diberikan satu perkara yang berlaku di sekitar, ataupun kita panggil, gunakan istilah situasi. Satu situasi yang berlaku. Okey? A, jawab berdasarkan situasi itu. Jangan kata berdasarkan eksperimen. A itu mesti berdasarkan situasi. Manakala B, mula dari B, kamu akan diminta merancang eksperimen. Merancang itu kamu dah diberikan alat dan radar yang tak lengkap. Jadi, mula jawab soalan ini daripada hipotesis. Baik kamu jawab soalan dari segi pemboleh ubah, dimanipulasikan dan bergerak balas terdahulu. Maksudnya dalam eksperimen ini, apa saya yang akan ubahkan, iaitu dimanipulasi, mainkan, dan apa yang saya akan perhatikan, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Kalau kamu settle dua itu pun, insya-Allah lah memang boleh jawab yang semua dah sebenarnya. Hanya nak ke tanah je. Setiap soalan memang berdasarkan kepada konsep eksperimen, mesti ada pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas. Kalau tidak, eksperimen itu tak boleh jalan sebab kamu tak boleh buat hipotesis. Kamu tak boleh buat hipotesis. Kamu nak uji satu perubahan tapi kamu tak tahu apa yang kamu nak ubahkan, mustahil. Kamu mesti tahu dulu dan meramalkan apakah yang akan berlaku, iaitu yang pemboleh ubah bergerak balas, perhatian pula. Perhatikan keputusan tersebut. Pemerhatian lah kita panggil. Okey? Semua boleh jelas ya? Aisyah pun okey ya? Terbaik. Jadi, ini baru satu. Cikgu pun tak nampak masa ini baru satu ya. Dan sementara kita nak relax, cikgu nak kamu tengok soalan yang kedua ya. Soalan yang kedua ya. Cuba tengok soalan yang kedua. Okey, 11 dan 12 esei juga biasanya adalah soalan yang akan diberikan, macam mana kata ya, perkara yang berlaku juga. Dia akan bagi satu situasi, satu untuk mencari penyelesaian, satu untuk anda membuat pemahaman, maksudnya memahami apa yang berlaku untuk supaya anda boleh buat satu generalisasi lah terhadapnya. Jadi kalau anda tengok soalan ini, ya, cikgu menggunakan soalan JUJ, faham yang set ketiga lah, tahun 2019 ke 17, cikgu lupa lah. Biar je lah. Jadi, satu soalan lagi ialah plastik. Yang 12 ni, kamu tengok ke depan. Jawab ikut apa yang diberikan je. Okey, plastik X ini digunakan untuk membuat pemegang objek. Nah, ini yang berbeza dengan soalan nombor 10. 11 dan 12, kalau anda tidak baca buku, kita memang akan menghadapi masalah. Cikgu ulang ya, kalau anda tak baca buku, maksudnya kamu langsung kosong untuk konsep sains, bakal menghadapi masalah. Jadi, kalau untuk ujian, andai kata peperiksaan pun, kalau telah diberikan tips ataupun diberikan contohnya, oh sila baca ini, fokus pada ini. Namun, tidak berusaha. Kamu tidak berusaha untuk memahami bahagian tersebut, memang tak boleh jawab. Contoh soalan ini, plastik X digunakan untuk membuat pemegang objek dalam penggosok baju lah. Sebab kita tahu pemegang itu tidak rasa panas. Nyatakan jenis plastik X, confirm lah kalau kamu tak baca buku tak jawab, dan ciri-ciri. Plastik X ni dinamakan sebagai termoset kalau tak silap cikgu. Okey? Memang termoset lah yang betul tu. Okey, termoset.
Cikgu, macam mana saya tulis jawapan ni? Tengok skema kat depan dekat skrin. Jelas ke tak? Kalau tengok jelas ke tak semua? Kat skrin ni. Kalau tengok ya, murid-murid sekalian, kalau tengok kat skrin Najwa nampak kan Najwa? Najwa ada, Najwa. Kalau malu tulis je kat, okey adalah, jelas ya. Jadi macam mana tulis? Andai kata kertas pun kosong juga. Tulislah. Jadi kalau ini soalan nombor 12, andai kata ini soalan nombor 12, kita pun tak nak buang masa ya. Nanti benda ini cikgu akan upload juga supaya anda boleh jawab. Saya akan upload dalam Google Classroom supaya anda boleh buat ulang kaji yang lebih senang. Okey, andai kata kamu nak tulis jawapan. Tulislah. Sorry ya. Set X itu plus take set X. Okey? Plastik jenis plastik X ialah tulis dalam kertas jawapan anda dalam bentuk yang jenis plastik X ialah itu je. Kalau anda tengok kat sini jawapan yang diberikan, cikgu, kalau jawapan di sini dia bagian macam ni, tulislah termoset. Cikgu, macam mana saya tahu dia termoset ke termoplastik? Dia dua je. Termoset ke termoplastik? Sila baca buku. Tak boleh nak bantu lah benda ni. Jadi apakah ciri-cirinya? Ciri-ciri termoset ialah kamu akan tulis. Kalau kamu ingat empat lah. Jawapan pun dah bagi kat sini. Kita pun tak nak buang masa. Ketahanan haba yang tinggi. Dia keras. Tidak boleh diacu semula. Ada rangkai silang, sukar dibengkokkan dan takat lebur tinggi. Okey. Jadi, mana-mana yang anda tulis, cikgu akan tanda. Akan tanda dan dapatlah markah. Ini contoh je ya, contoh. Kalau diberikan untuk bezakan antara dua jenis plastik, termoset itu kamu punya cabaran nanti. Kamu akan tulis dan juga B pula, Raja 12.2 menunjukkan poster yang ditampal di pesisir pantai oleh penduduk kampung aman sempena kempen alam sekitar. Rentetan peningkatan penggunaan plastik telah menyebabkan kematian spesies penyu bla 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 bla. Okey, cikgu. Soalan ini saya tadi dijawab. B. Nombor 1. B nombor 1. Apakah masalah? Mengenal pasti masalah. Terangkan punca. Nyatakan 3 kaedah. Ini kita kata, kita belajar sains bukan menghafal semata-mata. Namun, lepas hafal, soalan akan cenderung aplikasi. Macam soalan yang pertengahan tahun lepas berkait dengan nyamuk. Nyamuk banyak menyebabkan denggi. Jadi, masalah itu adalah denggi. Jadi, apakah punca? Denggi berpunca daripada nyamuk. Dari situ kita bolehlah hapuskan denggi. Cikgu, bukan hapuskan momok. Tak, masalah kita ialah penyakit denggi tu. Demam denggi orang mati. Itu tu soalan dulu lah. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Kita tahu denggi ada daripada nyamuk. Jadi kita nak selesaikan denggi, kita perlu selesaikan apa? Jawapan dia nyamuk. Macam mana kita hapuskan nyamuk? Sama dengan ini. Jadi apakah masalah untuk soalan ini? Cikgu, apakah masalah? Masalah dia adalah kematian spesies penyu. Penyu, turtles, mati. Sebab dia makan tersekat dengan plastik. Jadi apakah punca kematian penyu? Punca dia. Sebab dia tersekat kerana plastik. Jadi cikgu ulang ya. Ini adalah masalah mati penyu. Lepas itu ini adalah punca. Sebab ada plastik. Kita tengok soalan je. Jawapan jadi sekarang. Apakah masalah? Jadi jawapan cikgu kurang setuju dengan skema, cara penulisan skema. Maksud dia, kalau A dah selesai, tadi A itu dah selesai, kita pergi ke B sekarang. Kenal pasti masalah. Tulis je. Kenal pasti masalah. Kamu pun tulislah jawapan dia. Bla 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 bla. Tulis. Tulis semua. Itu adalah yang pertama. Kenal pasti masalah.
Lepas itu pergi kedua. Apakah punca? Betul kan? Apakah punca? Terangkan punca masalah tersebut. Jadi kamu pun tulis ya, punca masalah. Okey, lepas itu tulis kat bawah. Apa dia? Tulis. Lagi kebas, lagi baik. Jadi, lepas tahu punca, dia akan tanya kaedah. Kaedah penyelesaian. Macam mana kamu nak selesaikan masalah tersebut. Kalau ini untuk plastik. Okey, kalau plastik, apakah kaedah penyelesaian masalah ini? Jadi, jawapan dia banyak. Antara dia, kita semula bakar dalam incinerator. Incinerator ialah satu ruang khas untuk bakar dan benda yang terbakar itu, gas-gas itu akan cuba diperangkap di dalam satu ruang dan tidak dibebaskan keluar. Jadi dia kita panggil incinerator. Ataupun kita buatkan beg plastik digantikan dengan beg, tengok jawapan. Ada 6. Dia minta 3 je. Mana-mana 3 kamu tulis, memang betul. Ataupun menggunakan plastik terbiodegrasi. Jadi apa itu biodegrasi? Itu benda itu apa? Degrasi maksudnya dia boleh mereput sendiri. Jadi macam tak pernah dengar pun. Kamu tak perlu dengar. Tapi benda itu sudah berlaku. Kalau anda guna plastik dari Tesco, contoh plastik bag dari Tesco, perasan ke tak plastik dia senang mereput. Senang mereput. Letak pada udara, lama sikit dia akan macam terurai. Jadi kepingan cebisan kecil. Berbanding dengan plastik yang kat ion. Okey, kalau plastik ion itu dia lama tahan sikit. Bukan dia lebih kuat. Sebab Tesco dia fikirkan plastik itu letak lama boleh menyebabkan penyu mati. Jadi dia hasilkan plastik yang senang terbiodegrasi. Maksudnya dia akan mengurai sendiri. Okey, kita juga boleh mengadakan kempen. Salah, mesti lengkapkan. Kempen apa? Mengkait dengan pengurusan penggunaan plastik yang baik. Mesti nyatakan kempen untuk apa. Kalau mengadakan kempen, jawapan salah. Mesti habiskan kempen untuk apa. Dan juga penguatkuasaan undang-undang salah. Mesti jelaskan undang-undang untuk apa. Mendenda mereka yang membuang sampah plastik secara merata-rata. Pilih kaedah yang terbaik. Mesti terbaik ialah kita semula. Kita semula. Okey? Kerana boleh dapat mengurangkan penggunaan dan pembuangan plastik yang meningkat. Cikgu ulang ya. Benda ini nanti cikgu akan upload dalam Google Classroom, cikgu akan tunjukkan nanti. Sabar, ada soalan nanti ya nanti. Dan yang penting untuk sains, soalan nombor 11 dan 12 untuk percubaan ini, sememangnya kamu dah dapat skop itu. Kalau anda tak baca skop itu ataupun kamu tak menguasai ilmu sains yang perlu, mustahil, cikgu guna istilah mustahil, anda akan skor markah bahagian 11 dan 12. Bazir masa je. Ini hanya contoh je. Dan untuk soalan nombor 11, 12, dia juga ada soalan tidak cenderung penyelesaian masalah dan seperti cikgu cakap, buat generalisasi konsep. Sama je. Maksud dia, kalau anda tak baca, kamu tak boleh buat macam mana mengumpulkan mereka pada bahagian yang perlu. Maksudnya kumpulan A, kumpulan B ataupun contohnya plastik termoset, plastik termoplastik, apa beza dia. Jadi sila baca. Faham ke tidak? Kalau tak baca tak boleh jawab ya. Oh my god. Okay. Ada soalan kita sehingga sekarang? Ada soalan ke tak untuk Syafiq? Ada Syafiq? Jeffrey Adam dan juga Alicia boleh? Boleh faham? Okey, terima kasih Hakimi. Okey, itu baru dia. Cikgu janji dua ini cikgu pun akan upload ke dalam Google Classroom sekejap ni. Yang penting sekarang kita juga buat ulang kaji untuk soalan bahagian yang A, bahagian B ya. Kertas 2, saya dah selesaikan bahagian C ya. Cikgu dah selesaikan bahagian C, essay. Cikgu ulang essay. Satu soalan wajib iaitu eksperimen. Daripada situasi berlaku, dia minta kamu rancang eksperimen settle. 11, 12, biasanya aplikasi ilmu sains untuk selesaikan masalah. Yang pertama, yang biasa selesaikan masalah yang paling penting.
Satu lagi, buat generalisasi. Maksudnya, bagi banyak barang, okey, kamu buatkan pengumpulan. Dia adalah macam ni sebab apa? Dia adalah kumpulan ini sebab apa? Tak baca buku, memang kamu tak boleh tahulah jawapan dia. Okey? Manakala, soalan seperti bahagian A, cikgu ulang, bahagian A kertas 2, masa pun dah tak cukup jadi harap anda boleh dengar. Ini, okey, adalah satu contoh soalan tahun lepas. Tahun lepas peperiksaan akhir tahun ya. Cikgu ambil peperiksaan akhir tahun sebagai contoh. Okey. Bahagian A adalah soalan yang kamu ikut arahan saja. Ikut arahan. Apa yang ada kamu buat. Dan buatlah betul. Jangan buat salah. Contoh tengok soalan nombor 4 di depan. Kamu telah diberikan satu gambar raja lengkap untuk raja 4. Satu itu Tengok depan. Kita pun tak nak buang masa kat sini. Oh, ada satu objek. Kita kira lah anda tahu ke tak tahu. Tapi inilah masa anda cuba tengok. Oh, ada satu objek, ada image. Oh, objek itu ada dua cahaya keluar. Satu cahaya atas, satu cahaya ke bawah. Yang pelik, atas ini dia pergi ke F. Satu lagi dia straight ke bawah. Tapi dia melalui sini. Titik dia straight je. Garis yang lurus. Tempat pertembungan dua garis itu adalah bentuk image. Jadi isu dia sekarang adalah lengkapkan Raja Sinar. Jadi nak tanya adik-adik. Kalau anda tengok soalan ini ada dua garis yang keluar. Sekarang ada satu garis je. Maksud dia nak kamu lukiskan ke ataupun kamu biarkan je. Mesti lukis. Jadi yang atas itu akan pergi ke F. Jadi kamu ikut pergi F. Guna pembaris lah. Satu ini pergi ke tengah-tengah. Straight pergi tengah-tengah. Pergilah. Buatlah. Dan buatkan anak panah. Tempat sambung ini ialah image. Dia ulang image. Cukup. Kamu guna objek dan image. Ini pun sedikit istilah untuk sains saja. Tapi kalau tak faham, tak kisah. Sebab dalam soalan dah bagi tahu. Yang kiri atau sebelum kanta. Sebelum kanta ialah objek. Selepas kanta, cahaya masuk dalam kanta, keluar itu, kita panggil image. Kanta membentukkan image dari objek. Jadi sekarang isu dia adalah ukur dan tulis saiz. Ikut arahan. Nah macam mana? Soalan, tak mungkin je aku nak bocorkan soalan di sini. Tidak. Soalan itu adalah pelbagai. Dia boleh tanya daripada eksperimen biasa sampai ke pemerhatian yang di luar. Jadi, andai kata, nyatakan ciri-ciri image yang terbentuk. Apakah image dia? Ciri-ciri image. Objek ke atas, image ke bawah. Maksud dia songsang. Terbalik songsang. Okey? Apa lagi untuk 4.42 ni? Kalau sini kamu tengok panjang dia macam ni. Sini pula panjang dia makin kecil. Tu ikut arahan. Siapa cakap hafal buku bahagian A? Bahagian A bukan hafal buku. Ikut arahan. Dan guna konsep yang cukup asas. Kalau anda tak faham bahasa Melayu, ini susah. Memang tak boleh jawab. Kalau anda jenis yang faham bahasa Melayu, inilah masalah. Kenapa kamu tak boleh jawab? Tak mungkin kamu nak cakap cikgu sains sekolah kamu tak ajar. Okey? Lepas itu, cikgu pula pergi meeting jawab. Malas nak jawab dah sebenarnya. Okey? Benda ini ikut je. Okey? Dan satu lagi, kalau kamu ikut buku hafal sikit, cikgu boleh saya tulis dia image itu adalah nyata. Ya, boleh. Benda ini hafal lah. Jadi mana-mana satu jawapan je. Dan kalau objek ini mengecil, kalau kamu nasib tak baik, dia akan tanya sikit tambahan. Aplikasi. Kenapa kamu nak belajar kanta ini? Dari jauh menjadi kecil, menjadi image yang kecil. Image. Konsep dia guna kat mana? Kenapa kamu nak belajar ini? Sebab benda ini kamu guna kat kamera.
Kamera. Ya, objek jauh, bentuk dalam kamera itu kecil. Konsep dia sebab objek itu lebih dari 2F. Kamu tengok, 2F ini lebih. Lagi jauh. Jadi dia bentuk image yang kecil. Kalau photostat machine sama, itu kalau dia berkata 2F. Benda ini sekali lagi, ini soalan tahun lepas dah, Jeko pun tak nak ganggu. Yang penting, anda baca. Cikgu nak gunakan soalan bahagian B pula. Nak pergi soalan bahagian B. Cikgu dah settle bahagian C, ulang kaji bahagian C. Teknik dah bagi tahu ya. Bahagian A ikut soalan, jawab je. Manakala bahagian C, bahagian C ni pun sama. Bahagian B. Bahagian B ini sama dengan soalan bahagian C yang soalan nombor 11 dan 12 itu. Di mana kalau anda tak hafal buku, mustahil anda boleh jawab sebab konsep tak tahu. Skop dah bagi. Kalau anda tak baca lagi, nak macam mana? Contoh tengok soalan ini. Oh, diberi matahari. Lepas itu, sinaran ultra ungu. Okey? Lepas itu, tengok dalam soalan ini. Tengok depan ni, semua orang tengok dalam screen tu lah. Tengok screen je. Saya tahu kamu mungkin dah penat dah tengok. Tapi cuba tengok, ada satu guess why. Guess why itu merosakkan satu bahagian membrane ni menjadi berlubang. Jadi, apakah X logiknya? Apakah X? Jawapan dia, kalau anda baca buku, ini lapisan ozon. Sebab di atas bumi. Jadi, apakah gas Y yang menjadikan lapisan ozon itu nipis? C. Cikgu, mana kamu tahu ni? Bacalah buku tingkatan 5 bab 3. Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Di situ anda belajar kesan rumah hijau, pemanasan global, dah cerita dalam kelas. Jadi sekarang, namakan fenomena. Cikgu, apa fenomena ini? Lapisan ozon menipis. Ya. Jadi dia panggil apa? Penipisan lapisan ozon. Okey? Lapisan X merupakan satu lapisan gas yang menyerap sinar ultra ungu daripada matahari. Namakan lapisan X. Okey? Apakah lapisan X? Lapisan ozon. Cikgu, macam mana kamu tahu? Saya tak boleh jawab sekali lagi. Benda ini sekali lagi, kamu baca buku ke tidak? Kalau bahagian B tak baca buku, mustahil anda boleh jawab. Ataupun kalau kamu tak ada pengetahuan mustahil. Salah siapa? Salah sendiri. Itu pasal kalau kamu nak skor A, skop telah diberikan, sila baca. Sekali lagi, CFC ini, cikgu bagi tahu kamu sekarang, tak keluar dalam exam. Tidak keluar dalam percubaan. Tidak. Jangan nanti gambar ini keluar saja, tulis CSC. Sebab cikgu C baru buatkan kelas tambahan semalam. Tidak ya. Jangan membuat tanggapan keluar soalan lapisan ozon penipisannya. Tidak sesekali ya. Dia mungkin dalam kesan rumah hijau, dalam pemanasan global, dan juga pencemaran udara. Seperti hujan asid. Benda ni tolong baca. Apakah yang akan berlaku jika lapisan X musnah? Maksudnya lapisan ozon itu makin nipis. Cikgu, makin panas oh? Tidak. Sebab kalau kamu tengok dalam gambar raja ini, ada sinaran ultra ungu. Ultra ungu sekarang boleh tembus masuk. Gambar raja tak lagi. Tembus masuk. Jadi, ultra ungu bersifat apa? Bersifat kuasa penembusan tinggi. Jadi dia boleh menyebabkan kanser. Bilangan organisma tertambah tak mungkin. Hasil tambahan tak. Dia mesti kurang. Jadi jawapan dia ialah menyebabkan katarak. Katarak ialah masalah atau penyakit mata. Mata jadi putih sebab terdedah kepada cahaya yang kuat untuk tempoh yang panjang. Okey? Nyatakan satu langkah yang diambil untuk kurangkan gas Y. Macam mana kita nak gunakan gas Y? Kurangkan gas Y. Gas Y tadi kita kata ya CFC. Kurangkan senang je. Okey, gantikan penggunaan CFC dengan HCFC. Cikgu, macam mana kamu tahu? Buku.
tak baca, tak boleh jawab. Ini ibarat kalau kamu ada masalah, kalau kamu tak ada ilmu memang tak boleh jawab. Tak boleh. Dan ini, pengurusi kelab alam sekitar sekolah telah mengadakan kempen penanaman pokok di sekitar kawasan sekolah. Wajarkah kempen tersebut diadakan? Kempen penanaman pokok. Tanpa melengahkan masa kita mau tanya, jika wajar. Saya cakap tak wajar. Kamu cakap wajar. Jawapan terima ke tak? Dua-dua. Jawapan terima. Kalau kamu cakap ya, okey, kamu pun nyatakan sebab tanam pokok, apakah kebaikannya? Apakah kebaikan? Kalau kamu cakap tidak wajar, jangan tulis dua-dua jawapan lah, tulis satu je. Apakah jawapan dia? Tengok, tunjukkan jawapan terus ya. Saya tak nak bawa masa untuk yang bahagian ini. JUJ. Kejap ya. Kejap. Okey, tanpa melengahkan masa ya. JUJ1. Ayu, maaf. Inilah kekangan yang kita hadapi kalau kita buat online lah. Jadi seperti yang cikgu nak tunjukkan sekarang. Okey, contoh jawapan kat sini. Tanam bom masih. Tengok penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon, ialah siapa yang nanti nak tengok balik, cikgu akan upload kat YouTube, nanti cikgu akan share dalam grup. Okey, menggantikan penggunaan CFC kepada HCFC, dah cakap dah. Dan kalau anda jawab D tu, kalau kamu nak jawab A, okey, kalau kamu nak jawab A1, silakan. Jadi macam mana? Sebab dia boleh mengurangkan kandungan karbon dioksida. Sebab tanam pokok buat apa? Fotosintesis. Kalau fotosintesis, dia akan serahkan karbon dioksida, jadikan persekitaran sejuk. Okey, dan juga kurangkan kesan rumah hijau, mengelakkan kesan rumah hijau. Kalau kamu cakap tidak untuk kempen penanaman pokok, tak salah. Dia soalan tanya wajar. Wajarkah? Jadi, sebab dia boleh meningkatkan kos pengurusan sekolah. Kawasan sekolah terhad, kalau tanam pokok, tak ada tempat untuk budak, untuk kita buat aktiviti. Sebab kalau pokok besar, nanti dia punya ranting jatuh ke, kena budak ke, isu juga. Jadi dia juga merosakkan landscape sekolah. Tengok macam sekolah kita, lantai yang kat kantin itu pun naik turun tak rata kan. Jadi benda ni logik, terima je. Yang penting, Diego, macam mana kamu tahu jawapan sebelum ni penipisan lapisan ozon? Sekali lagi, sila baca buku. Skop dah bagi, kalau kamu tak baca, tak ada orang boleh bantu kamu. Okey? Untuk menutup topik ataupun kelas hari ini, cikgu nak kamu semua nanti, sekali lagi ya, cikgu pun tak nak buang masa ya. Cikgu sekarang, sekali lagi, nak menunjukkan ada kelas Maya Science dengan kod dia NR7GZO6. NR7GZO6 ni. Okey? Untuk ada dua soalan sebelum ni cikgu telah share ya. Saya tahu bukan semua orang dah buat, tapi cikgu dah share ya. Okey, iaitu MCKK, soalan MCKK dan juga soalan Sarawak. Cikgu telah memberikan jawapan. Jawapan ada kat situ. Kamu boleh buat ulang kaji. Cikgu, buat ulang kaji apa? Cikgu ulang ya. Setidak-tidaknya sila buka soalan Sarawak. Soalan yang Sarawak 2017, buka Google Classroom, soalan Sarawak 2017. Ya, cikgu, soalan yang contohnya mengenai radio. Penerima radio macam mana?
Nombor 9. Nombor 9 lah. Sudah ada contoh soalan, kamu boleh buat. Jawapan pun telah diberikan. Jawapan pun telah diberikan dalam Google Classroom tersebut. Dan untuk bahan yang cikgu sebut hari ini, cikgu juga akan share selepas ini dalam Google Classroom ini. Cikgu harap selepas ini, cikgu harap selepas ini tak ada masalah untuk anda nak masuk ke dalam grup ini, mengambil bahan ataupun buat perbincangan secara maya. Saya akan cuba jawab apa soalan yang ada. Okey. Dan kalau ada soalan, anda boleh tujukan di dalam Google Classroom tersebut ataupun dalam grup lah WhatsApp masing-masing. Okey. Jadi itu saja daripada cikgu. Cikgu ulang. Sila masuk ke kelas Maya Sains Google Classroom hari ini dengan kelas kod dia iaitu NR7GZ06. NR7GZ06 Sila masuk. Cikgu sekarang copy link itu masuk ke dalam chat box chat box sekarang. Kalau kamu masih lagi cakap tekan itu nak masuk join pun tak boleh. Cikgu tak boleh buat apa-apa lah. Sila gunakan email rasmi sekolah yang MOE itu dan join. Okey. Jadi kelas hari ini sudah tamat dan cikgu berharap boleh membantu sedikit sebanyak untuk ulang kaji percubaan sains SPM pada hari esok. Sekian. Terima kasih. Soalan? Ada ke tak? Tak ada ya? Jadi kita boleh tamatkan kelas lah hari ini ya. Sekian. Terima kasih semua. Boleh live group dah ya semua. Nanti cikgu akan upload YouTube ya.